Hai, Assalamualaikum. Oh, hai ni saya tak nampak kamera lah. Uh, Selamat tengah hari. Apa khabar penduduk Batu Pahat? Apa khabar penduduk Batu Pahat? Saya harap semuanya berada keadaan sihat walafiat. Masih mematuhi arahan apa yang dikeluarkan sekarang ni. Semalam katanya PKP 4 dah tak berlaku, dia PKP 5 iaitu PKPB bersyarat. Okey, sebelum tu saya nak introduce di center tak. Sebelum tu saya nak introduce saya Dr. Andalas dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Klinik Kurnia beroperasi 24 jam. Cuma sepanjang bulan puasa ni Klinik Kurnia beroperasi daripada 8 pagi sehingga 12 malam. Kepekaan Klinik Kurnia adalah membantu masyarakat untuk mengetahui status kesihatannya supaya kekal sihat, cegah dan aktif serta dapat tidur lena di malam hari. Alhamdulillah, Klinik Kurnia telah membantu seramai 5,000 orang sepanjang tahun lepas sehingga Februari tahun ni melalui program-program yang dijalankan iaitu seperti program pemeriksaan kesihatan Klinik Kurnia. Ya, hampir 70 aktiviti telah kami jalankan di serata kampung dalam daerah Batu Pahat. Alhamdulillah. Nah, melalui program-program yang mana program saringan tersebut bersama dengan sama ada bersama dengan ketua-ketua kampung, pengurusi-pengurusi taman. Kita membuat kerjasama juga ada dengan setengah-setengah badan kerajaan. Alhamdulillah lah. Dan persaingan tersebut adalah berkaitan dengan pekeso, peke B40 kebanyakan dan juga ada yang berbayar. Lebih pada yang free kebanyakannya. Okey. Hari ni tadi staff saya bagi tajuk, dia bagi tajuk tentang kencing berdarah. Dia bagi satu study case. Ada pula saya kena buat study case ni. Dah lah, ini study case ni lalu waktu kita buat waktu dulu belajar lah. Sekarang tak buat dah actually. Okey, contoh macam kebetulan 3 hari lepas ada pesakit yang datang mengalami kencing berdarah. Dia kata sakit ketika buang air kencing. Tapi bukan selalu, kadang-kadang. Cuma lately dia kata makin kerap kencing. Lepas tu disertai ada demam. Disertai dengan ada demam. Okey. Itu gejala yang dia ada lah. Itu gejala yang dia ada. Okey. Apa yang perlu kita ketahui tentang kencing berdarah? Sebab kencing berdarah ni actually luas. Definition ni kita boleh bagikan kencing berdarah ni sama ada gross hematuria ataupun mikro. Sama gross hematuria bermakna kita nampak bila kita kencing, kita nampak air kencing tu berwarna merah. Tapi bila mikro, kita tak nampak air kencing. Jadi kita perlu buat test untuk melihat sama ada kencing tu berada darah atau tidak. Okey. Kita perlu lihat. Jadi kadang-kadang dan kita kena pastikan bila kata kencing berdarah, kalau untuk lelaki mungkin mudah. Sebab lelaki tak datang bulan. Tapi bila kata perempuan kencing berdarah, kita kena bezakan antara sama ada dia datang bulan atau tidak, ataupun dia dah lepas datang bulan. Itu. Kalau dia tengah datang bulan, memang of course dia akan kencing berdarah. Kalau dia baru habis 2-3 hari pun dia akan dapat microhematuria. Berarti kita tak nampak dengan mata kasar. Itu. Jadi mungkin dia kata kencing berdarah tu sebenarnya kencing tu bukan berdarah, tapi darah-darah berkunya mungkin tak keluar habis kalau yang pada perempuan. Manakala kalau lelaki simple, dia kencing sebab dia tak ada datang bulan, sama ada berdarah atau tak, nampak atau tidak. Itu. Jadi itu adalah definition tentang kencing berdarah lah. Jadi
Apabila pesakit datang kata kencing berdarah, kita kena tanya juga apa yang selain darah, apa yang ada. Agak-agak darah tu memang dapat darah segar atau tak. Lepas tu kalau kata tu ada keruh atau tak air kencing dia, ada keluar batu atau tak, atau sandy, berpasir atau tidak. Kita tengok tu. Selalu kita akan tanya part tu. Kalau kata ada berpasir semua, mungkin kita takut. Kalau batu, mungkin kita takut ada batu. Lepas tu sakit atau tidak. Kita takut kadang batu sangkut. Kalau sangkut, kalau contoh daripada buah pinggang nak turun, dia nak turun daripada atas turun ke pundi kencing tu, dia salur. Salur kencing tu, dia ada besar ada kecil. Kadang bila dia tempatnya okey, dia tak sangkut. Tempat yang tak okey, sempit, dia sangkut. Jadi waktu dia nak push turun tu, itu yang menyebabkan luka kat salur tu dan menyebabkan pendarahan. Kadang-kadang darah ni berkumpul dalam kandung kencing. Kita kena melihat semua faktor tu. Kadang-kadang kencing berdarah ni bukan disertai dengan kekerapan berkencing, increase frekuensi, lepas tu increase kencing tak puas. Kencing tak puas. Itu kena tanya, ataupun kencing tu sakit sangat, atau mungkin batu, atau kencing tu tak keluar. Tak keluar, mungkin ada batu yang stuck dekat salur kencing, ataupun mungkin ada darah yang stuck. Itu. Atau ada dah start. Sebelum tu dengar tak? Boleh ada komen tak? Kalau tak dengar ke? Hai Muhammad Yasir. Hai Tuan Muhammad Yasir. Sambil tu mungkin boleh ada yang komen sikit, dengar ke tak? Sebab staff tu tak dengar. Ada dengar tak? Saya cakap. Suara tak clear. Nampak sini. Kena pegang kot. Kita kena pakai dua-dua. Dengar. Tapi sebab tadi kita kencing berdarah. Dengar tak? Okey, kalau dengar okey. Itulah definisi tu, kencing berdarah ada sama ada pendarahan yang kita adalah sama ada gross hematuria atau micro hematuria. Kita nampak dengan jelas ataupun kita tak nampak dengan mata kasar. Mikro tu lah. Itu definition. Jadi kencing berdarah ni, itulah dia bila pengumpulan, bila dia terkumpul apa semualah. Dia boleh start daripada buah pinggang, dia turun selalu kencing tu, dia turun ke pundi kencing, lepas tu ke uretra. Itu. Jadi dekat situ, itu adalah kencing berdarah. Dan selalunya apa yang paling banyak berlaku penyebabnya, penyebab yang paling sering sebenarnya kencing berdarah ni adalah, pertama, mungkin disebabkan kekurangan air. Itu benda paling simple sekali yang banyak yang terlepas. Banyak yang terlepas. Kekurangan air. Itu. Kedua, boleh sebabkan batu. Ketiga, boleh disebabkan jangkitan kuman, ataupun juga boleh disebabkan penyakit yang didapatkan daripada diwarisi, macam hemofilia. Dia ada satu keadaan di mana darah tu lambat membeku. Bila berlaku luka, darah tu lambat, proses pembekuan dia lambat. Itu. Itu salah satu antara penyebab yang boleh berlaku lah. Saya ni dah rabun, saya kadang kena buka juga nak tengok apa benda yang depan kamera ni. Nampak ke tak? Macam tu lah. Okey. Jadi itu antara penyebab yang boleh berlaku untuk kencing berdarah. Samping tu, satu lagi faktor yang boleh adalah prostat lelaki. Dia boleh tu. Kadang sebab kita menyangkakan ialah kita mudah melihat dalam air kencing tu, kita boleh kata kencing berdarah tu kalau bila pesakit kata kencing dia berdarah, berarti dia memang nampak.
jarang pesakit yang yang datang dengan mengatakan apa kencing, kencing yang kebanyakan pesakit tu mudah macam ni. Kebanyakan pesakit akan datang dengan mengatakan dia kencing sakit, macam rasa blok, susah nak keluar. Lepas tu kencing dia tak puas. Walaupun dia kencing, dia keluar, dia tak puas. Kecuali memang dia nampak darah fresh. Itu. Kalau dia nampak darah fresh, selalu dia akan kata, doktor, kencing saya berdarah. Abang nampak darah segar ke? Darah merah ke? Memang nampak merah. Jadi jadi kita akan buat pemeriksaan. Kita akan selalu buat urine analysis untuk melihat. Sebab ni, kalau memang waktu daripada pengumpulan urine tu memang dia tengok fresh blood, jadi kita takutkan ada benda yang lain yang berlaku yang kita tidak ketahui. Jadi actually kencing darah ni kalau memang masih berterusan keluar, dia agak emergency jugalah, perlu diatasi. Kalau waktu di bahagian surgical dulu, kita akan selalu akan masuk tube kencing. Ada dia 3 ways. Dia ada air dia masuk, lepas tu dia flush keluar. Ada berterusan. Kita nak tengok boleh tak berhenti pendarahan tersebut. Kalau tak berhenti, kita akan proceed dengan rigid CU. Rigid CU. Rigid kita tengok pendarahan kat mana, ataupun kita boleh tengok prostate, salur kencing yang masuk. Rigid ni berarti dia keras, bukan tu. Ataupun kita boleh pakai fleksibel. Cystourography. Kita masuk tiup tu dalam salur kencing tu, pergi masuk sampai dalam, kita akan tengok punya kencing, kita akan tengok tempat ureter turun, apa semua, tengok kat situ. Itu yang benda paling simple sekali lah. Yang boleh kita buat. Bukan saya buat, dulu waktu saya buat. Okey. Itu yang boleh kita lakukan. Benda-benda apa yang saya cerita ni, benda yang pernah saya buat. Sebab saya adalah actually kepakaran saya yang saya kata status kesihatan tu, saya actually dulu adalah seorang doktor sebagai doktor perubatan di bahagian pembedahan. Jadi itu antara benda yang saya lakukan, rawatan yang saya berikan, yang kita buat di bahagian pembedahan. Jadi tu yang saya boleh cerita benda ni tentang kencing berdarah. Jadi kita boleh buat pemeriksaan rigid CU ataupun flexible CU. Jadi kita akan periksa. Lepas tu kalau kata kita tahu pendarahan soalnya batu ke apa, kita akan proceed dengan apa yang diperlukan. Apa sama ada TURP kalau kata prostate pada lelaki, ataupun ada batu karang pun kita akan proceed tengok, mungkin kita buat pembedahan untuk kita tengok lokasi. Sebab kadang-kadang terapi dia boleh naik, masuk dari lubang salur kencing, dia naik sampai ureter, naik ke atas. Ureter naik ke atas ureter. Jadi kita boleh masuk sampai tahap macam tu. Jadi kita boleh tarik. Okey, itu antara yang boleh menyebabkan kencing berdarah lah. Salah satu yang boleh menyebabkan kencing berdarah adalah batu karang. Selain yang saya sebut tadi, kurang air, jangkitan kuman. Lepas tu kurang air, jangkitan kuman, batu karang. Itu ada batu yang boleh menyebabkan kencing berdarah. Okey, soalan, kencing berdarah ada kena dengan batu karang ke? Boleh jadi boleh jadi sebab batu karang juga kencing berdarah. Sebab batu karang ni dia turun, macam saya kata awal-awal tadi, dia turun, lepas tu dia salur daripada bawah pinggang ke pundi kencing. Saluran tu saluran tu dia bukan semua ukuran yang sama. Ada tu disebab statik pergerakan. Jadi batu karang tu boleh sangkut dekat ni, boleh sangkut, dia boleh lukakan dan dia boleh menyebabkan pendarahan. Itu soalan pada Puan Liza. Saya dah jawab untuk Puan Liza. Okey. So, apakah rawatan untuk kencing berdarah atau ni? Sebab dia selalu kencing berdarah ni dia akan datang juga dengan salah dia panggil hematuria, dysuria, increased frequency,
dia bling, nitis kencing tak puas, itu selalu akan datang serentak. Selepas kita buat urine analysis, kita tengok darah dia apa, kadang-kadang dia sebabkan jangkitan kuman. Kita akan nampak leukosit kat situ. Kita akan nampak increase leukosit. Kalau samping ada blood, kalau ada blood mungkin ada batu, mungkin ada jangkitan kuman. Kadang-kadang daripada urine analysis tu kita cuma nampak leukosit saja. Jadi memang ada jangkitan kuman. Jadi bila kata itu adalah jangkitan kuman, kita akan selalu bagi ubat lawas kencing dengan antibiotik. Ubat lawas kencing dengan antibiotik itu kita akan selalu bagi. Itu kita akan selalu bagi untuk kalau kata jangkitan kuman. Ataupun tapi benda yang sama juga actually kalau kita akan bagikan kalau orang kata dia ada darah, kita akan bagi ubat lawas kencing. Tapi kalau kebanyakan kalau ada darah, kita takutkan ia adalah batu. Batu. Jadi kita akan bagi, ada setengah kata ubat untuk pecah batu adalah tidak berfungsi dengan baik. Bukan berfungsi dengan baik. Jadi sebaiknya bila kita bagi ubat lawas kencing, diminta pesakit untuk minum air banyak. Bila minum air banyak, dia akan flushing. Dia akan pecahkan batu. Okey, batu karang ni penganalisan batu karang ni ada banyak penyebab. Sebab batu ada banyak jenis batu, daripada kalsium, urit, asid punya dia berkumpul, dia mengumpal. Jadi kadang kita tak tahu, ada setengah batu yang dengan bila kita bagi ubat lawas kencing, minum air banyak, dia boleh pecah. Itu mudah untuk pecah. Ada setengah yang daripada yang lebih keras, dia memang susah nak pecah. Dia bergantung pada penyebab batu tu, asid ke, kalsium ke, sodium ke. Dia ada jenis-jenis batu dia bukan satu jenis saja. Jadi benda-benda ni berkumpul. Dia berkumpul selalu dekat bawah pinggang, tempat saringan untuk keluar. Kat situ yang akan menyebabkan terbentuknya batu. Itu Puan Liza. Okey. Jadi kita selalunya lebih kurang kita akan bagi rawatan, kalau kata dia bukan batu, kita bagi batu pun sama je. Kalau batu kecil-kecil kita akan bagi ubat untuk lawas kencing dengan ubat lawas kencing. Tapi kita akan sertakan dengan antibiotik. Jadi kita akan, kalau kata tak berkesan dan kita akan proceed dengan buat ultrasound ataupun QB, kita nak tengok dekat mana dia punya batu tu ada dan seberapa besar batu tu, sama ada perlu proceed tak dengan terapi ke dia masuk skop sampai naik atas. Saya lupa dah prosedur dia. Terapi prostat, memang saya lupa dah tu. Lama dah tinggal bagai sendiri, kat 8 tahun dah. 2012 sampai sekarang 2010, 2011, kat 9 tahun. Dia topong, dia masuk skop, masuk dalam tu. Kalau kata itu operation, selalu operation adalah kita masuk topong, ikut saluran kencing, kita akan lalu saluran tu, kita tengok kat mana, kita akan dia macam ada prosedur usus yang kita tangkap batu tu, kita tampung dalam basket dia, keluar. Kalau tak, dia akan pecahkan. Itu ada cara pecah dia, itu ada prosedur yang dijalankan. Itu selalu bila kita proceed pada tu, kita akan selepas habis operation, kita akan masuk macam saya kata tadi, air gantung 3 ways keluar sampai flushing, sampai habis semua keluar. Itu sehingga kan kalau batu, insyaAllah daripada itu darah pun dia akan ni. Kalau kata disebabkan prostat tu kata kita akan potong prostat tu macam dekat, pakai detomi tu, dia cut, dia buang. Jadi itulah. Jadi okey, dia dah mampu untuk kencing, dia sampai kita start ubat prostat lah. Itu. Okey, berikutnya jadi itu yang saya ingin bercakapkan tentang kencing darah. Actually dia kencing darah ni, dia
cover pada banyak banyak penyebab dia. Satu, dia boleh sebabkan oleh batu, disebabkan oleh kurang minum air, sebab jangkitan kuman, kanser, ketulan, ketumbuhan, prostat. Jadi dia benda tu boleh sebabkan berbagai. Dia adalah hanya keluhan atau gejala umum sahaja. Okey. Okey, ada pertanyaan lain lagi? Kalau ada pertanyaan boleh bertanya sementara masa ni, sebab kita akan lanjutkan mungkin lepas ni kita staff saya plan untuk akan ada setiap hari. Tapi saya ada waktu cuti juga setiap hari daripada pukul 2 sembang bersama atau FB Live bersama Dr. Andalas. Itu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi boleh bertanya ataupun boleh WhatsApp ke 0112952448. 0112952448. Ya. Itu boleh WhatsApp ke handphone klinik kita. Ada beberapa talian actually, tapi untuk sebarang pertanyaan kita bagi talian 0112952448. Saya rasa itu je untuk kali ni, sebab lama dah, hampir 20 minit lebih. Kalau ada pertanyaan, jangan segan untuk WhatsApp ke kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sihat.